Baik, bersama kita Yang Mulia Tuan Haji Rafiq bin Haji Momin, Setiausaha Pameran Persatuan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dan tajuk yang akan kita bawakan iaitu segmen dari lensa kita, fotografi jalanan. Selalunya kalau bab-bab fotografi ini selalunya menarik perhatian kita ni, siapa saja yang dapat melihat dan juga yang berminat. Jadi untuk perbincangan kita pada hari ini dalam segmen yang kita bawakan, mungkin Tuan boleh menerangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fotografi jalanan. Baik, alhamdulillah kali ini saya berpeluang untuk membincangkan tentang fotografi jalanan. Adapun dalam fotografi ini ada berbagai genre, berbagai variasi atau berbagai bentuk. Antaranya ialah fotografi makro, fotografi perkahwinan dan sebagainya. Namun kali ini kita akan membincangkan tentang fotografi jalanan, yang mana fotografi ini paling demokrasi, paling mudah. Cukup satu kamera, cukup satu lens. Apa-apa kamera pun boleh, hatta walaupun handphone sekalipun. Ini paling fleksibel, tidak mengira masa malam atau siang, atau waktu panas, waktu sejuk, boleh dilakukan bila-bila masa. Inilah satu-satunya genre fotografi yang paling demokrasi atau paling boleh siapa saja mengambil atau mengambil gambar mengikut genre begini. Adapun definisi fotografi jalanan itu, kalau Wikipedia memberi definisi bahawa fotografi jalanan adalah amalan fotografi yang merakam orang atau manusia dalam kehidupan seharian di persekitaran awam. Artinya mereka mengambil gambar secara spontan, itu bukan diarah-arahkan, bukan disetting dan sebagainya. Bagi Wikipedia, kawasan awam atau kehidupan seharian persekitaran awam itu ialah bukan hanya sekadar di kawasan-kawasan bandar, tetapi juga di mana-mana tempat. Di mana-mana tempat ada aktiviti manusia. Bagi diri saya, maksud fotografi jalanan ini ialah lebih kepada seni jalanan. Seni jalan-jalan, mengambil gambar di kawasan awam. Tujuannya ialah untuk mendokumentasikan kemanusiaan. Maksud kemanusiaan itu mungkin berbagai-bagai lah, persepsi masing-masing. Mungkin saja tentang benda-benda yang berkaitan dengan manusia, kebudayaan dan sebagainya. Fotografi jalanan ini bukannya dirancang, bukannya macam ada skema di tempat awam itu. Kita saja berjalan dan kemudian kita terus mengambil gambar. Begitu definisi fotografi jalanan. Baik. Bagaimana pula dengan perkembangan fotografi jalanan di negara Brunei Darussalam setakat ini, Tuan? Alhamdulillah. Kalau fotografi jalanan mula berkembang sejak, yang betul-betul berkembanglah progresnya sejak adanya digital kamera. Sejak tahun 2000 baru ada track recordnya. Umpamanya di tahun 2012 ada ditubuhkan atau dibuat grup Facebook untuk memuat, mengupload gambar-gambar fotografi jalanan, iaitu namanya Street Fotografi Brunei Darussalam. Ini dapat dilihat banyak gambar-gambar dimuat turun pada tahun 2012, 2013 dan seterusnya sampai sekarang. Namun begitu, kita jangan juga percaya awal-awal kalau ada orang berkata bahawa mereka sudah awal buat street fotografi atau fotografi jalanan ini, mungkin dalam tahun 50-an dan sebagainya. Kerana tidak ada jejak rakam street fotografi di tahun 50-an. Yang ada hanya di tahun 60-an. Kalau ada slide, dapat kita saksikan ya. Ini dia. Ini ialah street fotografi yang ada di tahun 60-an. Tokoh yang mengambil foto ini tidak lain tidak bukan Haji Kamaluddin bin Haji Abu Bakar. Beliau ini seorang tokoh fotografi, boleh dibilang, kerana tahun 60-an ini mungkin saya belum lagi faham apa itu kamera, tapi beliau sudah membuat ini fotografi. Alhamdulillah, beliau ini Haji Kamaluddin adalah orang yang pertama menubuhkan pertubuhan fotografi Brunei Darussalam. Beliaulah yang dipertua pertama. Dan foto-foto beliau sebagai bukti bahawa beliau memang, kalau dikira
bapa street photographer Brunei lah. Ya. Ini sungguh cantik fotografi di Kampung Air tahun 72. Ada Land Rover, ada orang ramai. Ini satu street yang menarik sebagai dokumentasi. Okey. Jadi itu gambar-gambar yang dapat kita saksikan ya daripada Haji Kamaluddin, Haji Abu Bakar. Jadi kenapa sebenarnya mengapakah juru foto merakam atau mengambil foto-foto di jalanan ini? Ya, mengapa seseorang fotografi atau mengambil gambar di jalanan? Ini apa faedahnya? Ini lebih merujuk apa faedahnya, apa tujuannya. Bagi diri saya pertama, ini saya menjawab untuk diri saya sendiri, kerana masing-masing ada tujuannya mengambil fotografi ini. Bagi diri saya pertama ialah untuk berjumpa manusia. Kerana dengan fotografi ini kita menemui banyak manusia, berbagai ragam manusia yang akan kita rakam keadaan situasi mereka. Itu yang pertama, berjumpa manusia untuk melihat banyak peristiwa dan sebagainya. Itu tujuan saya kalau saya sendiri. Yang kedua ialah untuk membantu diri saya supaya lebih yakin kepada diri sendiri. Kalau selama ini cuma jalan-jalan saja, tidak buat apa-apa. Tapi kalau once kita membawa kamera, kita akan rasa yakin untuk berjumpa manusia. Yang ketiga selain itu ialah untuk menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri tentang kemanusiaan, tentang peristiwa-peristiwa hari itu mungkin berbeza daripada hari-hari yang akan datang. Pasal itu kita merakam foto-foto di jalanan. Selain itu mungkin ada juga orang bertujuan fotografi jalanan ini sekadar untuk hiburan atau untuk menghilangkan stres juga boleh, atau sebagai hobi, itu tujuan mereka, atau untuk mendokumentasikan kebudayaan, agama dan sebagainya. Baik, Tuan, mungkin ingin kami tanyakan bagi mereka dari segi street fotografi ataupun fotografi jalanan ini, adakah ada tangga profesional hingga kan memerlukan alatan khusus dalam merakam fotografi jalanan tersebut? Alhamdulillah. Sebagai fotografer jalanan, ada dua hal yang penting, alat yang digunakan. Kalau untuk kamera, alat yang paling mudah boleh digunakan apa-apa saja, umpamanya kamera pocket yang kamera yang biasa, yang murah atau yang mahal, lens pun apa saja boleh digunakan. Ini pentinglah ada kamera, walaupun handphone pun boleh digunakan. Tapi yang lebih penting bagi saya alatan ialah unsur dalaman kita ni. Sebagai fotografer perjalanan, unsur dalaman itu ada alatan yang penting. Pertama ialah konsentrasi atau tumpuan waktu kita mengambil gambarannya. Waktu kita fotografi di jalanan mesti ada konsentrasi. Itu alatan yang pertama, unsur dalaman. Kalau ada handphone tu kita matikan dulu, atau kalau ada perlulah mendengar earpiece dengan lagu-lagu dan sebagainya. Kita konsentrasi untuk mengambil gambar. Kedua, alatan yang kedua unsur dalaman ialah kosongkan fikiran. Jangan sampai nanti kita berfikir yang bukan-bukan. Ada masalah luar, masalah keuangan, masalah keluarga dan sebagainya, kita kosongkan untuk kita mengambil gambarnya. Seterusnya ialah kita mengamati keindahan. Maksudnya di sini ialah kita jalan-jalan itu perlahan. Ini sebagai alat, sebagai seorang fotografi jalanan, dia kena menikmati keindahan itu. Jalan perlahan-lahan, lihat kiri, lihat kanan, lihat atas dan sebagainya. Seterusnya ialah jangan mengharap. Ini ikut nasib lah. Kadang-kadang kalau kita ini fotografi jalanan, mesti dalam hati itu jangan mengharap nanti aku akan dapat gambar yang baik begini dan sebagainya. Tapi cukup apa yang ada, sabar dan syukur apa yang ada kita dapat. Kadang-kadang aktiviti ini bukan dirancangan, subjek bukan dirancang, momen tidak dirancang, mungkin ada dapat, mungkin tidak dapat. Jadinya kita bersyukur. Ini penting, alatan yang penting, unsur dalaman, dan seterusnya ialah seronok saja, be happy saja, jalan-jalan. Dan jangan stres lah, itu saja antara alatan yang paling penting dalam fotografi jalanan. Okey.
Itu dia antara alat-alat yang perlu kita bawa ya. Ini khususnya bagi mereka yang berminat ataupun memang sudah berkemahiran dalam apa jua untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi apapun kepada bis kita yang bersama kami dalam segmen yang kita bawakan dari Lensa ketika ini, tajuk perbincangan kita ialah iaitu fotografi jalanan. Kepada bis kita yang berminat dan juga ingin mendalami lagi dan juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi, kalau tadi alatan khusus, kita juga ingin mengetahui bagaimana teknik merakam nanti dan juga apakah antara ciri-cirinya. Kita juga akan menyaksikan antara gambar-gambar yang telah pun disediakan. Kalau tadi menarik perhatian kita ya, bila kita melihat gambar yang kita ni lihat dari tahun 67, 1967, 66 dan juga 72. Bila kita melihat sekitar kawasan Kampung Air, di Kampung Air tu tuan, tahun 72 tu, di mana tu? Di Kampung Air. Mungkin di kawasan wallahualam lah, kerana ini direkam cuma jejak rakamnya ada strip fotografi. Tapi kalau dilihat pada tahun 1967, rasanya cukup dikenali mungkin dia di daerah Tutung. Yang di daerah Tutung itu satu. Ini di daerah Tutung. Yang di Kampung Air satu, yang ini dia di daerah Tutung. Jadi Muammar kenal dengan bangunan itu masih ada? Bangunan di hujung sana tu masih wujud lah. Masih wujud, tapi yang berhampiran dengan itu belum lagi wujud kerana tahun 1967 belum lagi ada. Jadi kita ni kan mengetahui ni tuan, macam mana teknik-teknik ataupun cara merakam fotografi jalanan ini? Okey. Untuk merakam ini kita ada kamera yang pertama-tama lah, kamera apa-apa pun, tapi kita kena yakin kepada diri sendiri untuk merakam ini. Dia tidak ada arahan sebenarnya dalam fotografi jalanan. Tidak ada arahan, tidak apa, secara spontan, maka gunakanlah naluri sendiri waktu merakam. Kita lihat ini lawa, okey kita rakam. Pertama naluri, yang kedua perspektif kita ini sendiri. Tidak perlu terpengaruh dengan orang lain atau contoh-contoh cerita yang lain. Mesti begini-begini. Tidak perlu. Terpulang pada perspektif kita ini untuk merakam nanti. Seterusnya ialah jangan tertumpu pada satu perkara saja. Satu subjek kita lihat depan saja. Nanti waktu merakam, lihat juga kiri kanan. Mungkin ada yang menarik. Mungkin ada yang momen-momen yang menarik. Betul. Seterusnya ialah kita lihat ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Mungkin kita nak ambil momen-momen itu tentang emosi kah, tentang kita boleh melihat orang itu gembira, happy dan sebagainya. Itu juga cara merakam. Seterusnya ialah jadilah diri sendiri. Artinya kalau kita ni punya sifat introvert atau macam pemalu lah apa, ngambil gambar itu tidak perlu kita jumpa orang, cukup kita ambil gambar itu mungkin dari jauh dan sebagainya. Tapi kalau kita extrovert, itu boleh. Kalau extrovert kita jumpa, itu kena sifat seseorang kan. Kalau saya macam yang introvert ni mungkin tidak akan bercakap lagi, mengatur dan sebagainya, cukup mengambil gambar itu. Dan seterusnya tidak ada betul yang salah. Tidak ada betul, tidak salah, itu begitu subjektif kan. Maksudnya betul dan salah itu pada diri kita sendiri saja. Bagi kita ni, ini dah lawak, itu dah lawak, ini lawak dan sebagainya. Itu sajalah. Kalau kita ni nak merakam, gunakan perspektif sendiri, naluri sendiri, gaya sendirilah. Betul, baik. Ya. Jadi tadi teknik ya. Betul. Yang akan kita lihat lah pasal ni. Yang ingin ditanyakan ni, kalau biasanya pada ketika ini tuan, kalau digital ataupun telefon sendiri ya, kebanyakan kita ni akan menggunakan fokus. Pada ketika ini fokus. Jadi sebagai bagi mereka yang meminati foto jalanan ini, adakah itu juga antara ciri-ciri ataupun komposisi yang baik bagi fotografi jalanan? Baiklah. Dalam fotografi jalanan, ini paling complicated, paling mudah. Kerana kebanyakannya tidak mengikut aturan, mengikut naluri kita, apa yang kita suka. Antaranya kalau kita mengkompos, artinya kita sudah melihat dalam view finder tu, yang tempat view tu kita melihat. Waktu itu kita nak mengkompos, antaranya petuanya, tipsnya cuma kalau boleh buatlah gambar yang ringkas, seringkas mungkin. Mungkin tidak banyak distraction dan sebagainya. Itu yang pertama, seringkas mungkin. Mengkompos artinya waktu kita ambil gambar itu jangan nanti ku mengkompos dipakai Photoshop dan sebagainya. Tapi waktu kita mengambil gambar bandar-bandar itu, kalau boleh pilihlah subjek itu yang paling mudah, ringkas. Yang kedua, keluarkan distractionnya. Kalau ada banyak yang menyukar kiri kanan atas bawah itu, kita cuba untuk
mengambil yang ringkas. Kemudian cropping, kalau boleh kita kurangkanlah cropping waktu post editing atau. Okey. Sambil itu kita lihat gambar yang ini contoh-contoh saja, contoh-contoh street fotografi, ada cropping, ada ringkas dan sebagainya. Kemudian waktu kita mengkompos itu kita ambil pilih saat yang penting. Saat yang betul-betul momennya. Okey, jangan takut mengambil hanya satu klik atau satu rakam saja. Kalau boleh biar banyak-banyak. Karena saat-saat itu kadang-kadang ada waktu momen-momennya yang tertentu. Ada mata tertutup. Ada. Ada mata. Jadi kebiasaannya kalau kata menggambar. Kadang termelihat sebenarnya katanya itu sebenarnya sudah boleh jadi fotografi jalanan Ya. Dan juga selanjutnya Tuan, jangan takut mengetiklah. Ketik sebanyak-banyak kan, kalau dapat dilurut saja pun tidak ada masalah untuk mengambil gambar ini. Okey. Dan juga itu antara yang dapat kita saksikan sebentar tadi dan juga antara ciri-cirinya yang baik bagi fotografi jalanan. Jadi sebagai penutupnya, bagaimana caranya seorang fotografi itu tetap terinspirasi untuk kekal dalam fotografi jalanan ini? Okey. Alhamdulillah, ini biasalah kalau kita fotografi jalanan ini kadang-kadang semangat. Ini yang penting, kita perlu ada semangat. Semangat ni ada turun naiknya, ada pasang surutnya. So yang pertama kena ada semangat. Terus kalau tidak ada semangat pun ambil gambar-gambar. Kalau tidak ada semangat untuk fotografi jalanan, ambillah gambar-gambar family dan sebagainya supaya kita gairah semula untuk mengambil gambar. Seterusnya kita ni kekangkan kreatif kita ni. Cuba berkreatif. Jangan pikiran kita ni malas aku ambil gambar. Dah siok di Brunei ni kurang tempat yang menarik. Kalau di New York umpamanya, kalau di Jepun itu baru siok ambil streetnya. Kita pikiran kita macam ini bahawa di Brunei itu, di tempat kita itu banyak tempat-tempat yang menarik nanti untuk kita streeting. Ini mindset kita ni. Seterusnya kalau kita ni gunakan kamera, apa yang ada itu sajalah. Jangan sampai kita ni berpikiran malas aku ambil gambar, kamera aku ni dah lawak, kamera aku ni macam ni. So, apa saja kamera boleh digunakan. Jangan fikirkan kalau aku dapat kamera begini baru aku ngambil gambar. Seterusnya ialah kita ni berjumpalah. Kalau ada grup, buat grup yang fotografi jalanan. Antara grupnya saya lihat di Facebook tu banyak, kita join saja untuk menambah lagi koleksi kita dan interested kita untuk street fotografi ini. Selain itu pun kalau kita boleh bergabung di Brunei, bergabung dengan pertubuhan fotografi umpamanya atau grup-grup fotografi yang lainnya. Itu untuk kita menginspirasikan. Alhamdulillah, fotografi jalanan ini bukanlah matlamat hidup sebenarnya. Jangan sampai kita mengatakan, wah ni aku punya matlamat hidup. Yang penting sebagai fotografer ni bukan kita ni profesional atau anda profesional atau amateur. Yang penting ialah kita ni bahagia. Hidup bahagia. Betul. Dan kehidupan kita ni pun bukan juga selama-lamanya kan. Mungkin ada kehidupan yang kemudian itu. So ingat-ingat juga sambil kita ni berhibur fotografi, maka kita juga harus ingat akan akhirat. Itu yang lebih penting lah sebenarnya. Happy hidup di dunia dan happy di akhirat. Alhamdulillah. Itu di antara penjelasan dengan segmen yang kita bawakan pada hari ini, segmen dari Lens, iaitu fotografi jalanan. Memang betul setiap apa yang kita ambil, yang kita gambar dan sebagainya membuatkan kita ni rasa bahagia dan juga happy. Dan juga kadang-kadang ini ada saja tujuan dan ada saja perkara yang berlaku dan ada saja perkara yang menjadi peristaan kita. Baik, kita ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Rafi bin Haji Momin, Setiausaha Pameran Persatuan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan kerana berkesudian. Moga kita bersua lagi Tuan. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.